ambil peluang ketika kita bangun sahur, kerana bukan senang nak bangun, ya, bukan sangat senang nak bangun di sepertiga malam ni para penonton sekalian, payah, melainkan kita ada dorongan bangun ketika bulan Ramadan, kerana kita berniat untuk berpuasa pada esok harinya, maka kita pun sebelum tidur berniat dah untuk bangun, ya, bersama-sama dengan ahli keluarga, makan bersama, sahur bersama. Ya, apalah salahnya, ambillah kesempatan walaupun sekejap, sembahyanglah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kesempatan, memberi kita ruang dan peluang untuk berada di atas muka bumi ini. Maknanya Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita. Walaupun saya dan para penonton sekalian tidak mengetahui bilakah masanya dan di mana kita akan pergi selama-lamanya daripada muka bumi ini, ya, kita tidak tahu. Sebab itulah di bulan Ramadan yang mulai ini, hendaklah kita memperbanyakkan ibadah kita, hendaklah kita memperbanyakkan ibadah kita, hendaklah kita memohon ampun kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Kerana inilah peluang kita para penonton sekalian, peluang saya dan peluang para penonton sekalian untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang kita untuk beramal ibadah banyak-banyak, tambah banyak-banyak amal ibadah kita. Bukan bermakna di bulan yang lain kita tidak beramal ibadah, tidak. Kerana beramal ibadah contohnya seperti sembahyang 5 waktu sehari semalam itu adalah perintah Allah yang wajib kita sebagai orang Islam mesti amalkan. Sembahyang 5 waktu sehari semalam itu kita sebagai orang Islam yang sudah akhil balik, laki-laki dan wanita, wajib melaksanakannya, ya. Bukan setakat beribadah di bulan Ramadan sahaja, ya. Cuma di bulan Ramadan ini ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Iaitu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kebajikan kita, lipat gandakan pahala amalan kita. Subhanallah, ya, di bulan Ramadan ini, bulan keampunan, bulan maghfirah, ya, bulan berkat, bulan rahmat, ya. Maka saya sendiri dan juga saya menyeru kepada para penonton sekalian, marilah kita jangan sia-siakan bulan Ramadan, ya. Setahun sekali saja, yang hanya datang cuma setahun sekali saja dalam 12 bulan, ya, itu hanya sebulan saja kita diperintahkan, diwajibkan untuk menunaikan puasa sebanyak 30 hari di bulan Ramadan. Para penonton sekalian, ada 5 perkara, ya, para ulama mengatakan ada 5 perkara yang orang berpuasa lupakan ataupun rugilah orang berpuasa ini kerana di 5 perkara ini sering dilupakan. Apakah 5 perkara itu? Yang pertama sekali, kerugian orang yang berpuasa itu, iaitu menunggu waktu berbuka tanpa membaca doa. Menunggu waktu berbuka, para penonton sekalian tidak membaca doa langsung. Sedangkan di antara doa-doa yang mustajab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah membaca doa sebelum kita berbuka puasa. Di antara doa-doa yang paling mustajab adalah membaca doa sebelum kita berbuka puasa, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah." Maksudnya, bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doa yang mustajab. Lihat Musnad Abi Daud. Jadi berapa ramai yang tidak membaca doa memohon kepada Allah ketika menunggu untuk berbuka puasa. Sekurang-kurangnya paling tidak pun dalam lebih kurang 10 minit sebelum kita berbuka puasa,
duduk di hadapan hidangan itu, hendaklah kita berdoa kerana ia digalakkan, kerana di antara doa-doa yang mustajab. Bukankah saya dan para penonton sekalian mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak yang kita nak minta kepada Allah. Di antaranya diampunkan dosa. Kita ni banyak dosa, saya banyak dosa. Ya, saya banyak dosa. Kita mohon pada Allah, minta kepada Allah ampunkan dosa. Yang pertama. Yang kedua, dimurahkan rezeki. Ya, rezeki itu banyaklah, bukan sekat rezeki wang ringgit, harta, kekayaan, tidak. Tapi rezeki kesihatan, rezeki. Kesihatan itu adalah rezeki. Berapa ramai orang yang sakit ketika ini. Allah tidak beri dia kesihatan, seperti sakit buah pinggang, diabetes, jantung dan sebagainya. Ya, maka kita berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki yang luas, iaitu selain daripada rezeki harta, wang ringgit, kita semua perlukan rezeki wang ringgit, harta kita perlukan. Tapi kita tambahkan lagi dengan rezeki kesihatan, terhindar daripada segala wabak penyakit, ya, khususnya COVID-19 ini dan lain-lain penyakitlah. Kemudian kita minta kepada Allah supaya diberi rezeki iman. Iman paling penting, iman. Diberi rezeki iman supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kerana hanya orang beriman kepada Allah sahajalah yang ada harapan untuk masuk syurga. Ya, hanya orang beriman kepada Allah sahajalah yang ada harapan untuk masuk syurga. Jadi kita mohon kepada Allah supaya dikuatkan iman, ditambahkan iman. Apalagi kita minta banyak lagi. Rezeki kesihatan, rezeki iman, rezeki ilmu pengetahuan, ya. Kemungkinan mungkin kita lemah dalam segi ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama. Asas-asas fardu ain, ilmu fiqh, ilmu akhlak, ilmu usuluddin, ya, ilmu tauhid. Kemungkinan kita lemah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku rezeki ilmu, berilah aku kepahaman dalam ilmu ini, ya. Kemudian kita mohon juga kepada Allah supaya diberi taufik dan hidayah yang berkekalan, ya, sampai kita mati dalam keadaan berhidayah. Hidayah kepada Allah artinya kita beriman kepada Allah, tidak Allah balikkan hati kita setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton sekalian, sebenarnya banyak perkara yang kita nak minta kepada Allah yang kita kena doakan. Jadi ambillah peluang berdoa sebelum berbuka puasa. Kerana ramai yang tidak sedar, ya. Ramai yang tidak sedar. Inilah peluang yang terbaik berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bangun sahur, ya. Bangun sahur tanpa mendirikan sekurang-kurangnya salat 2 rakaat. Ya, ramai yang bangun sahur, mereka terlupa. Mungkin mereka letih, lemah. Mereka terlupa. Ya, kita sangka baiklah. Kemungkinan mereka letih dan lemah, ya. Tetapi rugi tuan-tuan kalau kita tidak ketika bangun sahur, contohlah bangun sahur pukul 3 pagi ataupun pukul 4 pagi, ya. Ambillah peluang, ya. Ambillah peluang sedikit saja. Bersihkan diri dengan berwuduk, kemudian buatlah solat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. Buatlah solat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat, ataupun buatlah solat hajat sekurang-kurangnya 2 rakaat, ataupun buatlah solat taubat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Ambil peluang masa ini para penonton sekalian. Ambil peluang ketika kita bangun sahur, kerana bukan senang nak bangun. Ya, bukan sangat senang nak bangun di sepertiga malam ini, para penonton sekalian. Payah. Melainkan kita ada dorongan bangun ketika bulan Ramadan, kerana kita berniat untuk berpuasa pada esok harinya, maka kita pun sebelum tidur berniat dah untuk bangun, ya, bersama-sama dengan ahli keluarga, makan bersama, sahur bersama. Ya, apalah salahnya, ambillah kesempatan walaupun sekejap, sembahyanglah 2 rakaat. Ya, jadi ramai yang rugi kerana mereka tidak mengerjakan ibadah sembahyang 2 rakaat ini. Rugi. Jadi ambil kesempatan ini. Kerana bangun sahur itu ada keberkatannya. Kemudian bangun sahur itu juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hadis itu berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin." Maksudnya, sesungguhnya Allah
dan para malaikat mengirim rahmat ke atas mereka yang bangun malam dan makan sahur. Subhanallah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ramai orang rugi kerana tidak melakukannya ketika bulan Ramadan, yaitu yang ketiga, menghabiskan waktu pagi dan petang dengan tidur, berbaring ya, tanpa apa-apa melakukan apa-apa ibadah ya. Menghabiskan masa sepanjang hari itu di bulan Ramadan dengan tidur dan berbaring saja. Pusing kanan, pusing kiri ya. Tengok handphone, tengok buku cerita ya. Lepas tu melihat video, menonton video di rumah, menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak dapat memberikan pahala. Alangkah baiknya perbuatan kita di siang hari itu, di bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan ini, kita isi dengan ibadah. Ya, kita isi dengan perkara-perkara yang mendapatkan pahala. Contoh umpamanya membaca Quran selepas subuh, sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya ya, bersedekah ataupun menolong orang ya, ataupun jika ia seorang anak, dia tolong ibu di dapur ya. Jika dia seorang anak laki-laki, contoh dia tolong ayah dan sebagainya. Membuat perkara-perkara yang dapat memberikan pahala di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan sepanjang hari itu. Subhanallah ya, dengan tidur memanjang ya, baring kanan, baring kiri, baca buku cerita yang tidak memberi manfaat, tengok handphone, tengok video yang tidak dapat memberi manfaat. Kalau dapat memberi manfaat, dapat pahala, alhamdulillah ya. Tapi kemungkinan barangkali mereka letih, kita sangka baiklah, cuma rugilah ya para penonton sekalian, rugi. Di sepanjang Ramadan, di sepanjang hari kita tidak isi di siang hari itu dengan perkara-perkara yang dapat menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak isi dengan menghasilkan pahala untuk kebaikan diri kita sendiri. Rugi kita di sepanjang bulan Ramadan, di siang hari itu kita tidak isi dengan perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan pahala kepada kita. Umpamanya ibadah-ibadah ya, seperti baca Quran, salat dan sebagainya, ataupun menolong orang dan sebagainya. Yang ketiga. Yang keempat, di bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan ini, tidak pernah menghulurkan sedikit pun sedekah kepada orang yang memerlukan. Amat rugilah kita, saya amat rugi dan kita semua amat rugi sekiranya sepanjang bulan Ramadan ini kita tidak menghulurkan sedikit seperti sedekah kepada orang yang memerlukan ya, menolong orang susah, memberi orang yang kita faham orang tu susah, miskin dengan wang ringgit. Artinya bersedekahlah, bersedekah. Maka rugilah ke orang yang tidak bersedekah di bulan Ramadan ini, kerana ganjarannya amat besar sekali sedekah ini ya. Tidaklah miskin orang yang bersedekah ya. Dalam hadis disebut An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqassat sadaqatun min mali wa ma zadallah abdan bi'awfi illa izza wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Maksudnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. tidaklah miskin orang yang bersedekah, kerana banyak kelebihannya orang yang bersedekah ini. Ini yang keempat. Yang seterusnya, yang kelima, yang terakhir, rugilah umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi langsung tidak membuka atau membaca kandungan isi Al-Quran. Rugilah saya dan kita semua yang menonton siaran ini jika sepanjang bulan Ramadan ini kita, wahai para penonton sekalian, termasuk saya, rugi kita, rugi saya, jika kita tidak membaca Al-Quran walaupun satu muka surat di bulan Ramadan ini. Subhanallah ya, kita lihat ramai yang lupa.
kita lihat ramai yang lupa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, walaupun satu muka surat, walaupun selembar, sedangkan pahalanya subhanallah berlipat kali ganda orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini, ya, di bulan Ramadan yang mulia ini. Sebab itu marilah kita, saya dan para penonton sekalian, ya, kita isilah peluang beribadah, ya, sebanyak-banyak yang kita mampu, yang mungkin di bulan Ramadan yang mulia ini, ya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan rahmat, ya, bulan berkat, bulan kebajikan, pahala berganda. Subhanallah, ya. Cukup setakat itu tazkirah kita pada kali ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya dan kepada penonton semua, ya. Yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan silap tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu saya sendiri. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.